pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Tuan Syed Ibrahim bin Said Noh, Ledang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya mohon izin untuk juga mengucapkan takziah kepada mendiang Serath Kumar yang meninggal dunia semalam akibat banjir di Keluang. Di samping saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan simpati kepada mangsa banjir di Johor yang sudah lebih daripada 25,000 orang. Jadi mudah-mudahan segala urusan mereka dipermudahkan dan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri boleh sama-sama membantu. Soalan ledang nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Wabi Ledang. Kajian yang telah dijalankan oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia ataupun MIROS merumuskan bahawa faktor utama berlakunya kemalangan atau nahas jalan raya sehingga menyebabkan kematian adalah berpunca daripada sikap manusia, iaitu lebih daripada 80% daripada punca utama. Hal ini meningkatkan diikuti dengan keadaan rekaan, kondisi atau binaan infrastruktur jalan dalam 30% daripada punca kemalangan, dan akhirnya hanya dalam lingkungan 7% adalah berpunca daripada keadaan road worthiness atau aspek teknikal kenderaan motor yang digunakan. Kementerian Pengangkutan Malaysia melalui Jabatan Pengangkutan Jalan dan MIROS telah melaksanakan pelbagai program intervensi bagi menangani isu keselamatan jalan raya secara berterusan. Sebagai contoh, program Safety Awareness and Focus Advocacy for Road Users ataupun SAFER dengan izin telah dilaksanakan oleh JPJ di seluruh negara dengan memfokuskan kumpulan sasar berbeza dan dalam memberi kesedaran tentang keselamatan jalan raya, khususnya penunggang motosikal. Hal ini kerana lebih 60% kematian akibat nahas jalan raya adalah melibatkan penunggang motosikal. Di sepanjang tahun 2020 hingga 2022, sebanyak 853 program advokasi khas untuk penunggang motosikal termasuklah advokasi untuk P-hailing telah dilaksanakan. Untuk tahun 2023 pula, JPJ akan merangka untuk melaksanakan lebih 80 program meliputi pelbagai skop kempen keselamatan jalan raya di seluruh negara. Seterusnya, melalui pelaksanaan pendidikan keselamatan jalan raya atau PKJR sejak tahun 2007, pindaan modul pada tahun 2019 sekolah untuk sekolah rendah, 2020 sekolah menengah, 2021 pra-sekolah dan taska, dan tahun 2022 sekolah swasta, dan juga pada tahun 2023 ini sedang membangunkan modul untuk sekolah pendidikan khas pendengaran dan penglihatan. Program usaha sama antara MOT dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ini adalah bertujuan melahirkan generasi pengguna jalan raya yang berhemah dan memudayakan keselamatan jalan raya, seterusnya membentuk masyarakat yang peka terhadap kepentingan keselamatan jalan raya. Selain itu, aktiviti-aktiviti penguasaan juga senantiasa dilaksanakan oleh JPJ bertujuan memastikan orang ramai mematuhi peraturan jalan raya semasa memandu. Undang-undang dan peraturan berkaitan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 juga senantiasa diteliti dan ditambah baik, termasuk dengan meminda kadar-kadar penalti bertujuan sebagai satu bentuk deterrence kepada orang ramai untuk mematuhi semua peraturan jalan raya tersebut. Tambah sikit lagi Menteri, yang di-Pertua. Dari aspek memastikan tahap keselamatan dan road worthiness kenderaan motor pula, JPJ telah mewajibkan semua kenderaan motor baharu yang hendak dipasarkan dan didaftarkan di Malaysia untuk melepasi proses kelulusan jenis kenderaan motor. Semua kenderaan terlibat akan diwajibkan untuk mematuhi standard dan peraturan teknikal pembuatan kenderaan yang telah diiktiraf dan diguna pakai di peringkat antarabangsa di bawah seliaan United Nations. Selain itu, MIROS juga telah melancarkan program penilaian dan penarafan keselamatan kenderaan motor seperti ASEAN New Car Assessment Program ataupun ASEAN NCAP dan Malaysian Motorcycle Assessment Program MyMap, bertujuan meningkatkan tahap keselamatan kenderaan motor melalui pemasangan teknologi keselamatan baharu dan terkini.
Di bawah dua program ini, penarapan bintang akan diberikan kepada kenderaan bermotor yang dikeluarkan dan dipasarkan di Malaysia yang memenuhi tahap keselamatan ditetapkan. Kerajaan juga pada 27 Januari tahun 2022 yang lalu telah melancarkan Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia ataupun PKJRM 2022 hingga 2030 yang menetapkan sasaran untuk mencapai pengurangan jumlah kematian akibat nahas jalan raya sekurang-kurangnya pada kadar 50% menjelang tahun 2030. Hala tuju ini adalah selaras dengan seruan dan sasaran Resolusi 74/299 Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang mengisytiharkan tahun 2021 hingga tahun 2030 sebagai dekad tindakan keselamatan yang kedua sejurus tamatnya dekad yang pertama pada tahun 2020 yang lalu. Di bawah PKJRM 22 hingga 2030 ini, berbagai program dan strategi telah turut disusun untuk menangani isu keselamatan jalan raya ini. Dengan penglibatan semua pemegang taruh berkaitan termasuk peringkat komuniti dan peringkat swasta. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah bajet yang besar untuk menaikkan taraf pengangkutan awam sebagai salah satu usaha juga untuk mengurangkan jumlah kenderaan di atas jalan raya yang akan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan seterusnya insya-Allah dapat mengurangkan risiko dan kadar nahas jalan raya. Saya mengambil kesempatan ini untuk menggalakkan semua kita untuk menggunakan pengangkutan awam yang disediakan selaras dengan insentif-insentif yang telah diberikan dan disediakan oleh kerajaan. Terima kasih. Yang Berhormat Ledang. Terima kasih Timbalan Menteri, jawapan yang komprehensif, panjang, dan saya rasa saya ucapkan terima kasih banyak-banyak penghargaan kerana jawapan tersebut. Saya faham bahawa sebenarnya dari segi kemalangan jalan raya ini, kalau kita lihat statistik dan implikasi kos, setiap kehilangan nyawa akibat kemalangan jalan raya, implikasi dia ialah 3.12 juta ringgit seorang. Pada masa yang sama, saya juga sedar dan kita semua sedar bahawa kita ramai pekerja-pekerja pengedar makanan ataupun p-hailing. Di kalangan mereka ini, 70% daripada pekerja ini pernah mengalami kemalangan. Kita faham bahawa mereka ini terpaksa bekerja mencari nafkah hidup, dapatkan pendapatan, tetapi dia juga mengundang risiko apabila mereka bersegera untuk melaksanakan tugas tersebut. Ada yang langgar petak kuning, langgar lampu merah. Jadi soalan saya, terutamanya berkenaan dengan pengedar makanan p-hailing. Mereka mengundang banyak juga kemalangan jalan raya. Jadi apakah langkah kerajaan khususnya yang berkenaan dengan cara kita untuk menangani kes-kes kemalangan yang melibatkan pengedar makanan p-hailing? Terima kasih. Terima kasih YB Ledang. Pada tahun 2021, iaitu semasa COVID, saya rasa masa itulah kita melihat tumbuhnya p-hailing ini bagaikan cendawan. Dan tidak dinafikan, daripada data kita, pada tahun 2021 ini, semasa PKP, kematian jalan raya kurang. Daripada tahun sebelumnya 7,000, 6,000 lebih. Pada PKP hanya 4,000. Dan 65% daripadanya memang diakui motosikal. Dan antaranya yang boleh keluar masa itu adalah p-hailing. Memang diketahui, memang betul. Jadi yang berhormat, Kementerian menyedari tentang apa yang berlaku tentang p-hailers ini. Kementerian senantiasa memberi perhatian serius terhadap kemalangan di kalangan pengedar ini. Dan apabila PKP sudah berlalu pun, p-hailers are still there sampai hari ini. Ya. JPJ telah mengadakan engagement dengan syarikat-syarikat p-hailing sebanyak 31 kali pada tahun 2022, tahun lepas. Ya, dan telah merancang untuk mengadakan kempen bersama Perkeso lagi untuk penunggang p-hailing baharu di Ibu Pejabat Foodpanda dan GrabFood pada tahun ini insya-Allah. Ini adalah program-program usaha yang kita buat dan mungkin juga akan mungkin ada tempat pembekal makanan yang lain juga yang ingin mengikuti program bersama JPJ ini untuk memberi kesadaran kepada p-hailers
Sambil cari rezeki tu jaga-jagalah juga keselamatan diri. InsyaAllah. Terima kasih. Yang Berhormat Tanjung Karang. Terima kasih Yang di-Pertua. Tanjung Karang turut menzahirkan rasa simpati dan takziah di atas masa-masa banjir di Johor. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kemalangan jalan raya ini disebabkan oleh 3 faktor, iaitu faktor jalan itu sendiri, faktor kenderaan dan faktor kemanusiaan. Jadi, statistik terkini kemalangan jalan raya yang berpunca daripada pemandu mabuk dan apa tindakan daripada pihak kerajaan untuk menangani isu ini? Apakah pihak berkuasa akan memperketatkan lagi penjualan minuman keras? Yang kedua, isu kemalangan semasa musim perayaan, apakah inisiatif daripada pihak kerajaan untuk memastikan kemalangan yang berpunca daripada kebanyakan lori-lori dapat dikurangkan? Kerana kebanyakan lori ini akan menukar tayar dan barang-barang lain semasa nak dihantar kepada pos pakom, dan apabila sudah lulus mereka kembali memakai aksesori yang tidak selamat dan tidak mendapati piawai. Terima kasih. Terima kasih Wabi Tanjung Karang atas soalan diberikan. Pertama sekali tentang yang mabuk ini. Undang-undang ini sudah lama, pada tahun 2020 kita telah pun meminda untuk memberikan hukuman yang lebih beratlah kepada yang drunk driving. Jadi yang sebenarnya pada data rasmi selepas pemindaan kita belum belum dapat data rasminya daripada KDN lah ya. Dan yang 2019, 2021 ada berjumlah dalam 58 orang yang berkaitan dengan mabuk ya. Sebelum itu. Jadi usaha-usaha ini memanglah sebagaimana kita ketahui kerajaan apabila datangnya hari perayaan berbagai program dibuat. Program balik kampung, balik kongsi facai, balik raya dan sebagainya. Semua program ini semua menjurus kepada itu. Memberi kesedaran dan peringatan kepada pemandu-pemandu. Dan kepada ni pula, at the same time, kita sebagaimana kita lihat sendiri di jalan-jalan raya kita, program roadblock ni memang selalu dibuat. Malam minggu, hujung minggu dan sebagainya. Ini adalah program yang berterusan. Tentang yang ini kira cat and mouse lah ni, yang masa checking tukar tayar elok, lepas tu buka balik. Penguasaan berterusan. Apabila roadblock dibuat dan juga kadang-kadang combine punya roadblock dibuat antara PDRM, polis, JPJ ataupun LPKP dibuat bersama, dan juga daripada NIOS dan NIOS iaitu untuk mencek asap dan sebagainya. Jadi semua ini dibuat berterusan. Namun terus terang di sini perkara ini tetap akan adalah yang cuba-cuba juga. Walaupun undang-undang ketat, hukuman berat, samannya besar pun akan tetap ada juga yang mencuba nasib. Tetapi insya-Allah kita sama-samalah penguasaan dibuat senantiasa, dan juga yang ni tadi diorang ni pun tidak berputus asa juga untuk mencari ruang dan helah untuk melepaskan diri daripada dikenakan saman dan sebagainya. Tapi insya-Allah selagi kita penguasaan ini memang sudah seharusnya kerja yang berterusan, takkan ada noktah dan kesudahannya. Jadi sama-samalah kita juga dan kepada semua pemandu jalan raya supaya kita mematuhi peraturan jalan raya dan bertimbang rasa terhadap pengguna jalan raya yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Kalam bin Salan, sahabat berenang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebelum itu saya mohon